saja mendapatkan fokus yang lanjut tentang bagaimana COVID-19 dan juga menggerakkan peranan komuniti. Kita terus menghubungi yang berbagi, Datuk Rozi Mat Saad, Timbalan Pengarah Keselamatan Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Datuk, mungkin ini satu perkara yang cukup menarik kerana kita menghampiri penghujung tahun 2020 dan seharusnya PKPP itu ditamatkan sehingga 31 Disember. Cuma secara asasnya buat ketika ini, apakah antara mungkin akan ada pemberitahuan ataupun pengumuman terbaru dalam kita menilai situasi semasa dan juga beberapa SOP ataupun pelanjutan perintah yang akan diberikan oleh pihak MKN, Datuk? Umum daripada kita telah pun maklum bahawa tempoh PKPP ini akan berakhir pada 31 Disember 2020. Jadi kerajaan sebelum 31 hari bulan akan membuat pengumuman mengenai hala 7 negara dalam pengurusan pandemik COVID-19 ini, dan sudah tentu kerajaan sentiasa meneliti bagaimana hendak kita uruskan soal kehidupan dan rakyat ini supaya menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan kita dapat mengimbangkan antara keperluan kesihatan awam dan keperluan kehidupan itu sendiri. Jadi akan ada pengumuman yang akan dibuat. Baik, Datuk, selepas hampir 10 bulan negara kita dilanda pandemik COVID-19 ini, bagaimana Datuk melihat trennya kini? Kita telah maklum bahawa sehingga 25 Disember 2020, jumlah keseluruhan kes pandemik COVID-19 di Malaysia telah mencecah 101,565 kes. Dan dalam tempoh ini, pada 25 hari bulan Disember sahaja, jumlah kesnya ialah 1,247. Itulah kita dapati tren pandemik COVID-19 di Malaysia ini masih meningkat dan masih lagi serius. Ia berada pada tahap gelombang ketiga yang menunjukkan kita perlu menggerakkan usaha kita secara berterusan dan lebih agresif. Ya. Baik, Datuk, ini satu perkara yang cukup menarik kerana apa jua SOP dan juga prosedur yang dikeluarkan oleh pihak MKN akan mendapat nasihat terlebih dahulu dan juga mendapat sedikit perincian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Buat ketika ini, bagaimana korelasi dan juga sesi libat urus yang melibatkan MKN dan juga agensi terlibat di bawah MKN untuk menggagaskan prosedur tersebut? Libat urus ini berjalan dengan baik, berterusan. Kerajaan ada mekanisme khusus yang tersendiri yang berjalan sejak daripada 18 hari bulan Mac tahun 2020. Jadi takbir urus ini menjadi satu mekanisme yang sangat penting. Kita lihat kita ada beberapa peringkat jawatankuasa yang meneliti, yang mengkaji dan membuat perseimbangan penyelarasan antara pelbagai agensi bagi membentuk satu tindakan bersepadu kerajaan. Jadi kita tahu agensi kompeten atau agensi utama dalam pengurusan pandemik ini ialah Kementerian Kesihatan Malaysia, dan Kementerian Kesihatan bersama pelbagai agensi bergabung di bawah jawatankuasa di peringkat tertinggi, iaitu Sidang Khas MKN, dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Kemudian kita ada jawatankuasa peringkat menteri, dipengerusikan oleh Menteri Kanan Keselamatan, dan jawatankuasa teknikal dipengerusikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Semua ini menggabungkan semua agensi dalam satu tindakan yang bersepadu dan jelas antara membentuk satu persepsi tindakan yang kukuh untuk seluruh rakyat negara kita. Baik. Bagi pandangan MKN sendiri, apa sebenarnya usaha ataupun langkah yang boleh lagi kita ambil selepas ini selain daripada penggunaan vaksin untuk mengekang penularan COVID-19 ini? Kita tahu vaksin adalah satu solution, satu langkah yang boleh kita yakini menjadi penggerak, menjadi penawar utama. Tetapi satu perkara yang perlu kita ingat ialah bahawa peranan kita semua
peranan rakyat, peranan komuniti adalah sangat penting kerana ia juga boleh menjadi vaksin yang baik untuk kita membendung penularan ini. Jadi dalam konteks yang lain, kita perlu satu kaedah yang seimbang, menyeluruh, yang melibatkan peranan semua pihak di peringkat kerajaan sendiri, sama ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, kerajaan tempatan, dan yang lebih penting ialah bagaimana orang ramai atau komuniti itu sendiri boleh mengambil tindakan, boleh berperanan bersama-sama kerajaan untuk mengatasi atau membendung penularan pandemik COVID-19 ini. Ya. Yang berbagi, Datuk, sudah pastinya kalau kita lihat persepadanan untuk negeri sudah pun mula dibuka apabila Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat mula dilonggarkan untuk memberi kebenaran rentas daerah dan juga negeri. Jadi ramai yang akan keluar melancong dan juga pergi melawat sanak saudara. Apakah antara mungkin gagasan nasihat daripada pihak MKN supaya masih terus mematuhi dan kita tidak mahu peningkatan kes yang mendadak berlaku, Datuk? Kita tahu bahawa COVID-19 ini, COVID-19 ini pasti berada dalam masyarakat kita. Kita tidak tahu sama ada dia ada di tepi atau di sebelah kita. Jadi dalam perkara ini, apabila kebebasan, kelonggaran pergerakan diberikan, rakyat seharusnya faham bahawa kita perlu terus patuh kepada SOP. SOP tetap ada kerana ia menjadi alat penting untuk mengawal tingkah laku kita supaya tingkah laku yang dikawal ini boleh menjadi ejen yang boleh membendung penularan COVID-19 ini. Jadi dalam hal ini, jika kita nak bergerak pelancong, kerajaan ingin mengutarakan pendekatan test and travel, iaitu kita buat saringan dan kita boleh melancong. Jadi jika kita boleh amalkan test and travel ini, ia akan menjadi satu perkara yang lebih selesa untuk kita. Jika kita ada kemampuan, kita hendak melancong, kita hanya membuat saringan dan ujian. Jika keputusannya negatif, kita boleh bebas bergerak dan melancong melakukan aktiviti dengan lebih selesa. InsyaAllah. Baik, tadi Datuk mengatakan bahawa dalam untuk kita mengawal penularan COVID-19 ini, ia memerlukan bantuan dan juga sokongan daripada orang ramai. Jadi sebenarnya mekanisme terbaik untuk menggerakkan komuniti ini untuk sama-sama membantu kerajaan bagaimana? Mekanisme ini, jika kita lihat, kita ada di peringkat tertinggi, di peringkat negara atau kebangsaan. Sudah tentu mekanisme ini harus meliputi pelbagai peringkat. Dari peringkat negara, kemudian ke peringkat negeri, kemudian ke peringkat daerah, kemudian di peringkat mukim, dan seterusnya pergi ke peringkat kampung atau taman-taman perumahan, persatuan-persatuan penduduk. Di sini, Jawatankuasa Kerja Keselamatan Kampung atau MPKK ataupun semua komuniti yang berkait di sesuatu tempat, iaitu komuniti kejiranan, komuniti tempat kerja, komuniti quarters, komuniti rumah panjang, komuniti orang asli, komuniti kampus. Jadi ringkasnya komuniti dalam semua keadaan yang kita berada, di tempat kita berada, perlu memainkan peranan ini dan langkah pertama ialah bagaimana kesedaran itu harus kita kekalkan. Kita telah ada kesedaran tetapi ia perlu dipertingkatkan dan diterjemahkan dalam bentuk tindakan supaya ia boleh membendung penularan pandemik ini. Ya, yang berbagi, Datuk, sebelum ini Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada memuji bagaimana pematuhan oleh seluruh rakyat Malaysia dalam pematuhan kepada SOP yang telah pun ditetapkan mencapai tahap peratusan yang amat baik. Cuma kerisauannya adalah tentang bagaimana pematuhan SOP dalam kalangan komuniti warga negara asing ataupun pekerja-pekerja asing yang berada di Malaysia yang ditempatkan di kawasan perumahan yang mungkin sempit dan juga sesak. Jadi apa mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak MKN dalam menangani isu ini? Kita ada akta yang khusus untuk melihat bagaimana khususnya penginapan, kemudahan tempat tinggal kepada warga asing ini, khususnya tenaga kerja asing ini. Dan kerajaan sekarang memantau dan mengambil tindakan undang-undang mengikut akta yang ada, iaitu Akta 446, bagi melihat bagaimana tingkah laku warga asing ini tidak akan bercanggah dengan apa aspirasi nasional, aspirasi negara kita.
Jadi kerajaan memantau secara dekat mengenai tingkah laku warga asing dan kerajaan sekarang mengambil tindakan yang serius supaya warga asing ini penularan yang disebabkan oleh kumpulan ini dapat kita redakan dan dapat kita hentikan. Jadi melalui pendekatan undang-undang dan sudah tentu kerjasama masyarakat tempatan, rakyat negara kita, warga negara amat penting untuk menyampaikan maklumat ini kepada Kementerian Kesihatan, kepada Polis Diraja Malaysia supaya kita boleh terus mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan yang berlaku. Ya. Baik. Satu persoalan yang bermain di minda komuniti sekarang ialah apabila nanti vaksin ini diambil oleh setiap seorang individu, adakah kita mampu untuk hidup normal seperti dahulu kala ataupun SOP-SOP ini masih lagi terpakai? Bagaimana, Datuk? Kita tahu bahawa COVID-19 ini satu perkara baru. Ia satu pengalaman baru yang mana kita tidak tahu secara jelas mengenai risiko yang lebih tinggi dan sebagainya jika tentang vaksin ini. Sudah tentu harapan kita dan keyakinan kita bahawa vaksin ini adalah alat terbaik dan kita harus yakini ia kerana negara-negara di dunia dan juga pemimpin-pemimpin kerajaan yang tertinggi telah menyatakan komitmen untuk menggunakan vaksin ini. Jadi saya yakin dan saya menyeru supaya semua kita meyakini vaksin ini, tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh bergantung kepada vaksin semata-mata. SOP tetap akan menjadi perkara utama, iaitu bagaimana kawalan pergerakan ini akan terus menjadi teras dalam usaha kita nak membendung penularan ini. Jadi biarpun kita ada vaksin, SOP ini terus akan kekal sehingga satu keadaan yang benar-benar pulih yang kerajaan yakini, barulah SOP ini akan perlahan-lahan kita tamatkan ia dan kita akan bergantung pada vaksin sepenuhnya. Baik, yang berbahagia Datuk, melihat kepada kes yang masih lagi berada pada tahap 4 angka, malah berlaku juga kematian saban hari yang dilaporkan. Adakah pihak MKN risau dan juga memberikan sedikit kita kata pengetatan dalam untuk memastikan agar supaya prosedur itu dapat diberikan lebih penekanan, kerana 4 angka itu satu gambaran yang cukup banyak kalau dinilai kepada kita pernah mencapai 1 angka. Yang berbahagia Datuk. Ya. Tren 4 angka ini satu yang merisaukan kerajaan. Kerajaan yang prihatin dan serius dalam tindakan membendung penularan ini. Sudah tentu kita meneliti setiap hari. Kita memantau setiap hari keadaan ini melalui kes yang berlaku dan kluster-kluster yang berlaku. Dan sudah tentu kerajaan akan membuat penyesuaian langkah-langkah yang perlu diikuti. Dalam konteks ini, SOP ini boleh berubah-ubah mengikut jumlah kes dan tren penularan kes. Sudah tentu usaha yang lebih ketat, langkah yang lebih ketat akan diambil jika penularan ini mencecah ke satu tahap yang sangat membimbangkan kita, umpamanya bila ia mencecah 5 digit dan sebagainya. Jadi apapun, minda kita mesti bersedia menghadapi kemungkinan ini. Kerana kita tidak mahu kesejahteraan dan kehidupan di negara kita ini terjejas dengan teruk. Menjelang beberapa hari lagi untuk tahun 2021, mungkin Datuk ada sedikit nasihat dan juga harapan yang boleh diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita perlu pandang ke hadapan. Tetapi pada masa ini, fokus kerajaan ialah bagaimana kita nak mencapai keseimbangan antara hidup dan kehidupan, iaitu kesihatan dan kehidupan. Aspek sosial, ekonomi haruslah kita seimbangkan dengan aspek langkah kita nak menjaga kesihatan awam ini. Jadi dalam konteks ini kita dapati aktiviti ekonomi dan sosial perlu diteruskan, dan dalam perkara ini biarpun kita boleh bekerja melancong, satu perkara utama SOP itu masih menjadi perkara utama teras dalam kita hendak mengawal penularan ini, dan SOP ini mesti dipatuhi. Dalam pada itu, suka saya ingatkan bahawa langkah-langkah pencegahan dengan mengamalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan menggunakan sabun, pakai alat pelitup muka, kemudian dengan kita elakkan bersentuhan, bersalaman, ini harus kita tekankan. Dan pada masa yang sama, elakkan 3S, elakkan di tempat yang sesak, elakkan di tempat yang sempit,
dan elakkan bersembang pada jarak yang dekat, yang berdekatan, yang boleh meningkatkan risiko penularan itu. Itu yang kita nasihatkan. Baik, satu nasihat dan juga perkongsian untuk kita sama-sama tekuni dan juga teladani. Terima kasih pihak Majlis Keselamatan Negara, juga terima kasih yang berbagi Datuk Rozi Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara Majlis Keselamatan Negara, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih yang berbagi, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita ingatkan kepada anda #kita